dalam menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapati berlaku sedikit salah faham. Sedikit salah faham dalam masyarakat kita. Iaitu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikmat? Kan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikmat? Kemungkinan ada di kalangan kita, maknanya di kalangan umat Islam, apabila membicarakan tentang nikmat dan pahala, mereka lebih melihat bahawa perbuatan yang dibuat oleh orang yang berkecimpung secara langsung dengan dakwah, dengan penyampaian ilmu. Mungkin mereka melihat golongan itulah yang mendapat nikmat yang sebenarnya. Artinya, dia yang mungkin bukan ustaz ataupun bukan juga ustazah merasakan yang nikmat pahala tu tak sampai pada dia. Tak boleh dia dia kecapi, dia rasa. Okey. Jadi kefahaman ini menyebabkan fenomena berlakunya orang yang meninggalkan kerjanya. Kan? Dia tu mungkin seorang engineer, mungkin juga dia seorang pakar bahasa, mungkin juga dia seorang apa lagi, doktor, kan, doktor perubatan lah. Okey. Jadi dia, bila dia merasakan apa yang dia buat ni seolah-olah macam tak cukup pahala. Tak cukup pahala. Kan, pahala yang sebenarnya ialah qala Allah qala Rasulullah. Kan? Orang yang mengajar tu seolah-olah itu dah pahala yang banyak. Bila perkara ini berlaku, fenomenanya ialah, ataupun mungkin tak tahulah, mungkin sampai tahap fenomena ataupun tidak, satu benda yang berleluasa ataupun mungkin tahap segelintir, apa pun berlaku, satu perkara yang kita boleh lihat sedikit atau banyak. Apakah perkara itu? Apa dia? Orang yang meninggalkan profesionnya, kan, dan menuju ke arah profesion ustaz. Okay. Sedangkan untuk mencapai profesion ustaz ni, mungkin dia tidak berapa mampu sangat. Okay. Berbeza daripada kalau dia takhassus ataupun dia mengkhususkan dirinya, memberikan masa yang fokus untuk dirinya meneruskan profesion yang sedia ada, yang dia pakar dalam profesion itu. Okay. Dan dia sebenarnya boleh membantu Islam dengan profesionnya itu. Okay. Ramai kita nampak kadang ada doktor, dia mungkin dah merasakan memberi ubat pada orang ni seolah-olah macam tak banyak pahala. Okay, kurang pahala daripada mengata macam mengajarlah. Okay, Syiah bid'ah, Syiah sesat lah apa semua kan. Apa memberi tarhib, amar ma'ruf nahi munkar, itu nampak macam lebih fokus kepada pahala. Tetapi kalau nak bedah orang, cabut gigi orang, okey, dia apa lagi? Nak buat apa? Kan? Nak betulkan jalan. Okey, macam-macam lagi lah benda-benda yang tu mungkin dia rasa macam tak berapa pahala sangat kan. Tak berapa pahala. Menyebabkan daripada mengajar benda yang dia mahir, contohnya dia mengajar bahasa Inggeris, sepatutnya dia boleh mengajar, menjadikan anak-anak Islam mahir dalam bahasa Inggeris yang mereka mungkin perlukan, bahkan mereka perlukan untuk dakwah. Sepatutnya mereka buat begitu. Tapi tak nak mengajar bahasa Inggeris. Kerana mengajar bahasa Inggeris dapat pahala ke? Dapat pahala mengajar bahasa Inggeris? Ataupun matematik kan, 4 campur 1 dapat pahala ke? RM15.60 dibahagikan pada 3 orang. Ajar benda tu dapat pahala ke? Okay, 3 orang ni pula, seorang tu kata dibagi sedekah pada yang 2 lagi. Berapa yang 2 tu dapat? Contohnya kan. Okay. Dapat pahala ke benda tu? Macam tu siapa-siapa pun boleh buat. Tak, sebenarnya benda itulah yang membantu Islam naik. Okay. Dan kalau orang tu dia dah agak lama, bahkan dia dah dekat-dekat menjadi pakar, okay, profesional dalam sesuatu bidang, tiba-tiba dia tinggalkan bidang tu dan dia pergi ke bidang lain, menyebabkan apa? Menyebabkan umat Islam lemah dalam bidang tersebut. Okay, kalau dia fikirkan begitu, rasanya mungkin dia lebih dekat kepada dosa daripada pahala. Faham ya? Okay. Jadi saya kadang-kadang kita nampak benda ni perlu diberikan perhatian. Kan, alhamdulillah banyak juga di kalangan umat Islam yang sekejap ya. Dia orang tak keluar. Dia orang yang kacau ni, Akif ni. Kan? Akif tu jadi mangsa. Okey. Okey. Tak apa, boleh sambil-sambil tak ada masalah. Okey, alhamdulillah.
Sekarang ni kalau kita nak mengatakan kalau satu profession yang kita pakar buat, kita memang mahir buat benda tu, tiba-tiba kita tinggalkan. Okey, kita pergi kepada tempat lain yang kita sedang mencari. Okey, profesionalisme kita dalam bidang itu, kemungkinan besar kita akan merosakkan benda tu. Okey, lebih daripada kita memberi impak yang baik dan bagus. Okey, dalam satu peristiwa kan di Perlis, ada seorang anak muda ni, dia bertanya pada saya bahawa soalan dia lebih kurang, dia kata, "Ustaz, saya mengajar silat. Okey. Dan alhamdulillah lah dengan mengajar silat ni, Mariam, jangan kacau. Okey. Dengan mengajar silat ni, dia dapat memanggil remaja-remaja. Ya. Nak panggil remaja macam datang sini memang tak boleh lah. Kan? Okey. Jadi susah kan. Jadi dengan silat senang. Dan dengan silat tu dia boleh masukkan beberapa impak tauhid, syirik, kan, kena pegang pada tauhid, lawan syirik, pegang pada sunnah, lawan bid'ah, kan. Jadi remaja tu boleh terima kerana itu siapa? Tok guru dia yang sebut demikian. Jadi dia kata dua orang kawan saya sebelum ni adalah coach ataupun jurulatih silat juga macam saya. Tapi dua-dua berhenti untuk sambung belajar. Saya pun Ustaz, saya pun ada minat nak sambung belajar ni. Kan, saya ada minat nak sambung belajar. Macam mana Ustaz? Boleh tak saya berhenti, tidak mengajar mereka lagi, saya berhenti dan saya sambung belajar? Boleh ke tak boleh? Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jawab soalan ni, apa rasa nak jawab apa? Tangguh sampai bila? Tangguh sampai kawan dia balik lagi. Okey. Jawapan tu memang saya berikan jawapan tersebut, tapi dengan bahasa yang agak keras. Saya kata haram awak belajar. Kan? Kata awak pergi tu haram. Kenapa? Bila awak pergi tu tak ada orang ganti. Apa impak dia? Apa kesan dia? Kesan yang cukup tidak baik. Mereka akan pergi kepada guru silat yang mungkin ada khurafat yang timbul dia punya? Timbul apa? Timbul limau kan? Letak limau pun timbul. Siapa yang timbul tu boleh sampai habis kan? Biasanya kan? Dengar cerita macam itulah, tak tahu lah macam mana kan? Okey. Jadi guru silat banyak bacaan lah apa semua kan? Okey. Sedangkan kita tahu yang kawan kita ni, dia buat apa? Dia tidak mengamalkan benda-benda yang khurafat, benda-benda syirik. Jadi saya mengatakan kepada dia, kalau ikutkan hukum dia haram lah. Pasal apa? Kerana anda meninggalkan satu benda yang orang lain tak boleh nak ganti. Okey. Dan bila awak buat benda tu kan, bila anda buat benda ni, anda akan dapat pahala. Sehinggalah kawan tu balik nanti, okey, panggil dia, sambungkan dengan ilmu agama yang dia ada, ilmu silat yang dia teruskan tu, okey. Masa itulah anda boleh rehat sebentar untuk sambung belajar. Okey. So kita sebenarnya kena lihat satu benda dengan satu penglihatan yang lebih besar lagi. Jangan tengok terus bahawa saya ni bukan ustaz. Bukan ustaz, ialah saya tak hafal banyak hadis, saya tak hafal banyak ayat Al-Quran. Okay, walaupun saya mahir buat lakaran untuk sekolah dan sebagainya, ataupun untuk apa-apalah, tapi itu rasanya macam tak cukup pahala untuk saya. Okey. Ini sebenarnya siapa yang menyebut benda ni, sebenarnya apa? Dia telah pun, kalau dia masuk kelas akidah tu, kita boleh kata sia-sia lah kelasnya. Kan? Kenapa? Kerana dalam akidah kita dah sebut tauhid ada rububiyah, percaya pada Tuhan yang mencipta. Tauhid ada uluhiyah, iaitu Tuhan mempunyai nama-nama, sifat-sifat yang hebat. Tauhid juga ada uluhiyah. Uluhiyah tu apa dia? Membuat apa yang Allah suka dan cinta, merangkumi perbuatan dan percakapan yang zahir dan juga yang batin. Okey, adakah solat sahaja yang Allah cinta? Tidak kan? Kan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Okey, ala innal quwwatar rami, bahawa Nabi telah mengatakan kekuatan itu adalah lontaran. Zaman dulu lontaran apa? Anak panah, apa kan? Okey, batu. Okey. Bukan batu yang kecil-kecil tu, batu yang besar-besar. Dia panggil minjanik. Minjanik ni macam mana kita sebut lah. Dia letak batu pada benda tu, betul lepaskan. Plup, kan? Kalau tengok cerita-cerita purba dulu, nampaklah benda tu. Okey. Jadi lontaran. Sekarang ni pun lontaran juga. Okey. Jadi nak ceritakan di situ bahawa Nabi mengatakan dengan anak panah yang satu, 3 masuk syurga. Siapa yang masuk syurga? 3 orang. Siapa dia? Yang tembak lah. Satu tembak musuh kan. Yang kedua yang
Yang buat anak panah tapi tak perang. Yang ketiga? Ya? Tolong bagi. Tolong bagi. Maknanya ambil anak panah, letak kawan ni kerja dia tarik je. Tarik. Dia kalau dia nak ambil, masa ambil dah kena tembak lah kan. Masa nak ambil lagi, nak letak lagi. Jadi dia hanya dia target dia, okey. Letak, tarik. Yalah, itu kira macam automatik jugalah kan. Okey. Pistol automatik kan. Okey. Dua orang ni masuk syurga. Dua orang ni ada kat sana dalam medan peperangan. Seorang lagi tak ada dalam medan peperangan, iaitu berada di kota yang membuat benda tu. Nak apa kimpal apa pengimpal lah. Tukang besi tu kan. Dia yang buat apa semua nak bagi betul-betul apa dia straight kan. Kalau sengit kan nanti tembak sana pergi sana. Orang Islam yang kena kan. Jadi itu semua menunjukkan bagaimana benda tentang masuk syurga ni, tengok apa pengkhususan anda. Okey. Apa yang kita pakar buat benda tu, kita gunakan kepakaran untuk membantu Islam. Jangan kita tinggalkan kepakaran kita pergi kepada satu benda yang kita tak pakar, dan dengan itu Islam jadi lemah. Okay? Kadang-kadang kita perhatikan ada orang satu hari dia boleh generate, dia boleh dapatkan berapa ribu ringgit satu hari. Betul tak? Apa entah dia buat, dia cakap sikit dapat dah 2,000, 3,000. Betul? Kadang-kadang tak cakap pun, dia tekan tek gitu je, dapat dah berapa? 5,000. Kadang-kadang satu hari. Betul tak? Boleh masuk akal tak? Kita tak masuk akal lagi? Belum? Belum jumpa lagi? Okay. Itu adalah benda yang mungkin boleh berlaku pada seseorang di kalangan umat Islam. Tapi mungkin dia merasakan yang dia nampak duit kan. Duit ni kan dunia. Bila nampak benda tu, dia merasakan ini adalah unsur-unsur dunia, dia kena tinggalkan benda tu. Okay, dan situ juga termasuk sikit suntikan sufism, tasawuf, iaitu zuhud. Kan kalau dunia ni kan, kita nak buat apa dengan dunia? Kan kereta pun dah besar, 5 kereta kan. Nak buat apa lagi? Kan cukuplah tinggal semua benda ni, saya nak fokus pada akhirat. Ini adalah kesilapan. Ini adalah kesan daripada sufism. Sebenarnya dia kena teruskan benda ni. Dia kena teruskan, dan dia hanya kena ubah sedikit perancangan hidup dia. Iaitu 5 kereta kekal lah kalau perlu gunakan 5 kereta. Tapi duit yang banyak lain ni, janganlah dia gunakan untuk aksesori kereta dan sebagainya. Dia gunakan untuk sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah apa dia yang mengajar, sekolah Islam kan. Ada sekolah kufur ada kot. Kan? Maksudnya sekolah yang mengajar fokus dengan Islam, ataupun yang membantu pergerakan Islam, perkembangan Islam. Dengan duit yang ada tu dia bagi. Betul tak? Cuba bayangkan, sehari dia dapat 1,000. Ya, 30 hari berapa? 30,000. Dia sebenarnya perlukan 10,000 saja. 15,000 dia perlukan untuk keluarga dia yang besar tu. 15 lagi dia dah boleh bantu dah. Okey, sekarang ni cuba bayangkan. Kalau dia berhenti, okay, dan dia pergi mengajar. Dia pergi mengaji. Dia berhenti dan dia mengaji. Dia kena buat apa? Dia perlu minta diskaun pula untuk dia mengaji ataupun untuk anak dia mengaji. Sedangkan sebelum ni sepatutnya dia boleh bagi, dia boleh sponsor orang lain. Manakah yang lebih baik? Bukankah kalau dia dapat sponsor seorang anak ni yang agak pintar, dia boleh sponsor seorang ni untuk jadi pakar dalam kedoktoran. Doktor jadi perubatan lah, ataupun pakar dalam fiqh. Okey. Dalam apa lagi? Pakar dalam reka bentuk dan sebagainya. Kalau dia dapat 3-4 orang ataupun 4-5 orang, okey, dia dapat sponsor daripada awal sampai habis, dia dapat pahala tak? Kan konsep yang lebih besar bahawa dia boleh dapat pahala. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan adalah seperti mana orang yang buat. Dia memudahkan untuk orang tu kan. Okay, 4 tahun mengaji, 5 tahun, 8 tahun mengaji, balik memberi sumbangan yang besar untuk Islam. Okay, siapa dapat pahala? Orang tu dapat pahala, dia pun dapat pahala juga. Okay, daripada dia tinggalkan, nampak tak? Situasi yang pertama dia tinggalkan, dan dia pula seolah-olah mengemis pula. Nampak tak? Daripada dia boleh memberi sponsorship yang besar, tiba-tiba dia jadi pengemis. Bukan kerana berlaku bankruptcy dan sebagainya, tidak. Tetapi kerana dia pilih yang tu. Kalau dia dah berusaha, dia bankrupt, cerita lain. Kan, tapi dia usaha dia cantik, berjalan terus. Dan dia pun boleh membantu sebenarnya. Tapi dia merasakan apa? Dia merasakan yang membantu orang, bagi duit ke orang, dia tak sama dengan saya sendiri yang menyampaikan ajaran tu. Tak boleh benda tu. Okey. Jadi saya rasa benda ni mungkin perlu, kalau ikut bahasa baru, anjakan apa? Paradigma kan. Sebut tu macam besar lah, tapi saya pun sebut tu tak berapa faham sangat. Tapi yang pentingnya sikap lah senang. Ubah sikap, itu bahasa senangnya.
ubah sikap kita. Setiap seorang dengan kepakaran yang ada pada dia membantu Islam. Okey? So ini kena buat. Kadang-kadang jenuh kan nak cari siapa nak mengajar bahasa Inggeris ni. Kat sekolah ni kan tak ada nak mengajar bahasa Inggeris. Yang grade UKM, grade UM, grade UPM contohnya kan. Okey, bahasa Inggeris banyak mana sangat. Fakulti Islam lah khususnya kan. Okey, fakulti lain mungkin hebat kan. So macam mana? Tiba-tiba nak carilah siapa yang nak mengajar ni, sedangkan ada makcik-makcik yang kan yang dulunya Oklahoma contohnya kan, New Jersey, apa lagi kan, apa dia Adelaide kan, datang dari sana tapi dah kira dah agak pencen ke apa ke, dia pun dah tak nak kerja, sedangkan dia boleh mengajar anak-anak ni. Okay, anak-anak tu boleh keluar slang American ataupun slang British. Okay, nampak tak? Daripada yang slang UKM apa kan. Okay, contohlah. Okay. So kadang-kadang tapi dia mungkin merasakan mengajar bahasa Inggeris tak, saya nak mengajar tauhid kan. Dia fikir saya nak mengajar tauhid. Bahasa Inggeris saya tak nak mengajar. Sedangkan dia lebih mahir Inggeris daripada kemahirannya dalam tauhid. Okey. Dan ini adalah apa yang disebutkan terakhir, yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, bahawa ataupun dalam satu peristiwa seorang lelaki yang banyak buat ibadat datang kepada Imam Malik dan kata, wahai Imam, cukup-cukuplah mengajar ni, berhenti mengajar, buatlah ibadat seperti saya. Banyak buat ibadat. Jadi Imam Malik mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Lebih kurang gitu Sesungguhnya Allah telah membahagi-bahagikan amalan yang salih seperti mana Allah membahagikan rezeki. Okey. Farubba rajulin, mungkin ada seorang lelaki, futihalahu fis salah walam yuftahlahu fis saum. Mungkin ada seorang lelaki, individu ni, solat dia hebat, dia boleh solat dengan panjang, tetapi puasa lemah dia dalam puasa. Orang yang kedua dimudahkan untuknya memberi sedekah. Sedekah tak ada masalah, tapi puasa lemah. Contohnya kan. Yang ketiga, jihad dia hebat, tapi mungkin sedekah dia tak boleh bagi. Tapi jihad tak ada masalah, nak perang okey, tapi nak beri sedekah tak ada duit. Okey. Jadi dia mengatakan, waqad raditu, aku telah redha dengan bima qasamallahu li, dengan apa yang Allah telah berikan kepada saya. Aku telah redha dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Okey. Dan aku merasakan apa yang aku buat tidaklah kurang daripada apa yang engkau buat. Okey, maknanya engkau solat, engkau buat ibadat, aku buat apa? Saya buat apa? Saya menyebarkan ilmu. Saya tak merasakan apa yang saya buat kurang daripada apa yang awak buat. Sama. Okey, itu bahagian awak, ini bahagian saya. Okey, fanashrul ilm, menyebarkan ilmu adalah antara yang terbaik. Okey. Jadi daripada kata-kata itu kita faham bahawa setiap orang ada kepakarannya. Okey, dan terakhir sekali, tadi terakhir ni kedua terakhirlah. Hadis Nabi kan. Nabi kata apa? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Sebaik-baik individu yang paling merahmati umatku di kalangan umatku adalah siapa? Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah Umar. Orang yang paling tegas dalam urusan Allah, apa dia? Umar. Okey, wa asdaquhum hayaan Uthman. Yang paling apa dia pemalu, paling mulia sifat malunya adalah Uthman. Kemudian wa aqdahum Ali, yang paling pandai hebat dalam qada, dalam memberikan hukum hakam, siapa dia? Ali. Okey, wa afraduhum Zaid kan, dan yang paling hebat dalam masalah faraid siapa? Zaid. Kemudian adalah lagi disebutkan beberapa orang sahabat yang paling pandai membaca, Ubay bin Ka'ab. Okey, maknanya Nabi SAW mengiktiraf setiap seorang itu dengan pengkhususan yang ada padanya. Betul tak? Okey. Jadi itulah seruan saya untuk diri saya dan kita semua agar membantu Islam daripada sudut yang kita mahir. Okey, jangan kita bantu Islam daripada sudut yang kita tidak mahir. Maka menyebabkan Islam rosak sikitlah. Islam bukanlah Islam tu rosak, gerakan Islam tu rosak. Islam tak rosak pun. Gerakan Islam tu terbantut sikit. Okey, cuba bayangkan kita minta contohnya seorang, ialah salah seorang daripada ustaz kita, okey, ceramah Ustaz Hussein Yi kan, untuk berdepan dengan paderi, untuk berdepan dengan apa? Dengan tokca ni kan. Apa dia panggil tu? Sami-sami kan. Kan? Tiba-tiba kita panggil seorang yang pakar dalam fiqh untuk sampai untuk ke situ. Macam mana? Apa jadi? Kan?
jalan tak? Saya rasa tak berapa jalan sangat kerana kepakaran dia lain. Kepakaran dia lain. Tapi kalau sampai masalah tentang urusan haji dan sebagainya, okay, jangan pula kita bagi orang yang pakar dalam urusan tafsir tapi dia mungkin tak buat haji lagi. Kan? Okay, tak boleh lah. Tapi kalau dia dah biasa tak apa. Ya, benda-benda tu kita kena berikan perhatian. Nak berdebat, ustaz kita ramai. Nak berdebat dengan Syiah, no problem. Kita ada 100 orang ustaz. Tak, bukan semua boleh berdebat. Ada yang boleh mengajar, berdebat dia kelu lidah dia. Dia tengok je lah, dia kan tengok. Ya betul juga kan. Jadi begitu. Habislah, balik semua orang jadi Syiah belaka. Okey? Nampak tak? Ataupun dia tak ingat. Dia jawab. Bila balik tu naik kereta, start kereta, oh lah patutnya jawab macam ni. Kan? Patutnya, sebenarnya macam ni lah. Kan silap lah. Okay, so kita kena berikan perhatian. Walaupun yang ada ilmu, tetap ada kehebatannya dalam bidangnya yang tertentu. Okay, dengan itu kita boleh kembali kepada pengajian kita.